Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pihak pengurusan Baitus Salam, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 13 hari bulan November 2022 kita dapat meneruskan agenda pengajian kita di Baitus Salam ini, iaitulah dalam program bagaimana kita nak beramal dengan amalan yang mudah tetapi mempunyai kelebihan yang sahih dan besar. Banyak je amalan-amalan hak mudah, tak bukan. Amalan hak pahala besar tapi susah. Pahala besar. Oh, boleh terbang atas angin, boleh jalan atas air. Tapi tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang daripada susunan-susunan para orang-orang soleh. Kita mengatakan, walaupun ulama mengatakan tidak salah. Tidak salah kita susun ibadat-ibadat, amalan-amalan, zikir-zikir untuk peribadi kita. Tetapi kalau kita nak kempen, nak kata inilah yang terbaik, lebih baik daripada hak Nabi ajar, maka kita mengatakan itu satu kesilapan yang cukup besar. Maka waktu yang kita ada sangat terhad. Tuan-tuan dan puan-puan, kita biasa ke tidak kita buat hitungan ataupun kiraan? Waktu yang kita ada ni satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Kali dengan 60 minit jadi berapa? Lama pula tak ingat dah. Berapa? 1440 minit. Betul tak? 1440 minit ni cukup tak cukup masa kita nak berzikir, kita nak baca Quran, kita nak ibadat, kita nak pergi kerja, kita nak ziarah orang, kita nak makan, kita nak rehat. Cukup ke tidak? Dia kata yang ujung-ujung tu semua cukup. Rehat cukup, makan cukup, kerja cukup, tapi zikir cukup. Ini yang jadi masalah kitanya. Sebab bila kita mencari yang susah, maka kita akan tertinggal banyak perkara. Kata orang, berat di permulaan, dia tidak sampai ke pengakhiran. Mula tu panjang, kuat. Karena itu sunnah Nabi SAW, baginda bila bangun pada waktu malam, tahajud, dia mula dengan rak'ataini khafifataini. Dia mula dengan 2 rakaat yang ringannya dulu. Kata orang macam nak pandai enjin. Dia mula baca ringan, kemudian baru dia mula dengan tahajud dia tu sampai bengkak kaki tu. Maknanya permulaan tu kita kena mula dengan ringkas. Supaya kita akan sampai ke destinasi, ke hujung kita tu dalam keadaan yang kita penuh dengan semangat dan mempunyai tenaga yang cukup. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang fiqhul azkari asy-syar'iyyah, memahami zikir-zikir syar'i, mana zikir yang diajar, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak fokus yang ni? Di antara buku yang kita kempen para jemaah sekalian, iaitulah buku Perisai Muslim, Hisnul Muslim. Cuma saya minta maaf awal-awal lagi kepada sahabat-sahabat kita yang menjual kitab ni. Sebab Perisai Muslim itu kita dah bagi cara percuma dengan PDF. Orang boleh PDF, dia tak nak beli dah hak ni. Tapi kecuali makcik-makcik yang kurang nampak mata, nak baca handphone tu kecil, dia cari yang besar ni. Yang tak nampak mata pun boleh dibesarkan. Dia boleh baca dengan skrin lagi besar daripada kitab. Kita kata Alhamdulillah, nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni menjadi hujah ke atas kita. Kalau dulu kita kata, tak boleh baca Quran, tak ada wudu, tertinggal Quran,
Orang boleh tinggal Quran, tapi dia boleh tinggal ada handphone. Boleh? Patah balik. Kona semula tak? Allahu Akbar. Kenapa posting balik, Pak? Bini dia tu, ingat kunci pagar. Pakai hon. Dia pernah hon sebab aku telefon tak ada dekat rumah tak? Antara saya tertinggal dia punya alat. Alat yang sangat penting dalam hidup kita sekarang ni. Kita kata alat ini memang menjadi alat yang penting. Dan dia sangat-sangat membantu kita di dalam apa? Dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak kata apa sekarang, saya pun tak tahu. Nak kata malam kita nak bangun, buka lampu dulu nak baca zikir waktu bangun tidur, ataupun zikir ketika tersedar, terjaga di tengah malam. Dengan ada alat ni senang ya. Kita buka handphone, kita boleh cari zikir terjaga tengah malam. Boleh baca. Maknanya, ini anak kata, alat-alat yang ada, gadget yang ada di tangan tuan-tuan hari ini adalah merupakan alat yang sangat berbahaya. Kenapa kita kata bahaya? Kenapa? Sebab dia menjadi hujah ke atas kita. Malaikat tanya, kenapa tak baca Quran? Quran tak ada. Tak ada apa dalam handphone, ada tiga versi Quran. Nah, terjemahan berpuluh jenis terjemahan ada dalam tu. Yang cuma kita ambil satu lah, terjemahan bahasa Melayu cukup lah. Nah, kalau tak puas hati setengah orang ni baca Quran pun dia tak puas hati dengan bahasa Melayu, kita terjemah dengan bahasa Inggeris. Pagi tadi saya jumpa sahabat saya, Ustaz Saudara Zul, yang duk jaga Japan Dakwah Center. Lupa pula nak ajak dia mari taklimat sini. Dia kata, Quran terjemahan bahasa Jepun, walaupun kita bahasa dengan bahasa Jepun, tapi boleh menaikkan bulu roma. Itu terjemahan mukjizat Al-Quran. Terjemahan dia pun ada kesan, walaupun bukan ori. Maknanya orang yang baca, dia dengar, dia boleh terkesan dengan terjemahan itu. Sudah ramai orang-orang yang masuk Islam dengan sebab itu. Tapi yang sedihnya, cerita yang terbaru kita terima, baru pagi ni dapat sanad. Orang Jepun mari di sebuah masjid utama di Malaysia, di Kuala Lumpur ni. Setelah diberi taklimat tentang Islam, semua sepakat. Setuju dah nak kaji Islam. Dia beri hadiah terjemahan Quran. Bahasa dia lah, bahasa Jepun. Turun-turun kat tangga, selipar kasut dia hilang. Jepun ni punya disiplin dia kuat, dia hantar balik Quran, dia kata tak jadi cancel. Kerana selipar, kau tinggalkan Quran. Allahu Akbar. Saya rasa sedih. Hasil daripada akhlak orang kita pergi ambil kasut Jepun, dia tinggal balik Quran, tak jadi nak baca. Kita kata betapa beratnya jenayah yang dibuat oleh orang itu. Nah, sampai seorang yang nak mendekati Islam, kerana akhlak kita, kerana perangai kita, kerana keburukan tingkah laku kita yang menyebabkan orang benci, bukan benci Islam, benci kepada orang Islam yang ambil selipar dia. Rupanya besar nilai selipar itu. Sebab tu kita dengar orang duk tulis kartun, selipar hilang di masjid bukanlah satu benda yang besar, tapi selipar tak ada di masjid, musibah lebih besar. Betul ke tidak? Betul lah kita. Selipar hilang, bagi kita lah, bagi Jepun tu berat dah bagi kita. Tinggal balik dah Quran tu. Jepun tinggal semula Quran sebab selipar dia hilang. Kita orang Islam dah ni, selipar hilang di masjid kecil, selipar tak ada di masjid, itu lagi dahsyat. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian. Maka kita mengatakan, apa yang kita nak belajar hari ini para jemaah sekalian, sunnah fiqhul azkar, memahami zikir-zikir Nabi SAW, sebab dia sangat mudah, dia sangat simple, dia sangat orang panggil relevan untuk kita bawa ke mana dan waktu mana kita nak berzikir, tak ada susah. Hai, dia kata, Ustaz, saya tak boleh zikir hari ni sebab tertinggal kita punya tasbih. Sebab Tok Syekh kata zikir kena 10,000. Kita balik kepada zikir Nabi SAW, setakat yang kita belajar ni para jemaah sekalian, zikir al-azkarun nabawiyah. Zikir-zikir yang diambil daripada Nabi, berapa kali paling banyak? 100. Mampu tak mampu kita hitung dengan jari kita? 3 kali pusing jari, cukup kan? Sekali, 3. 3 kali, 99. 1 lagi cukup 100. Kita kata subhanallah. Itulah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, baginda Nabi SAW. Apa jawatan dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu bawa rahmat kepada alam. Kenapa kita nak susahkan diri kita dengan ajaran-ajaran yang sudah tidak ada?
Baik, ada beberapa isu yang kita nak tunjuk kepada para jemaah sekalian. Kenapa kita nak ambil azkarun nabawi? Sebab yang pertama, dia kata al-azkar tauqifiyah. Zikir-zikir itu tauqif, maknanya kita terima lafaz itu yang kita baca. Kita terima satu lafaz itu yang kita baca. Itu dia panggil tauqif. Maknanya perkara ini perkara yang tak boleh kita nak reka-reka. Yang afdalnya. Mungkin yang lain-lain itu kita kata, adalah perbincangan ulama kata boleh je kita zikir sekiranya tidak menyalahi etika al-azkar. Maknanya zikir ingat benda lain, itu tak boleh. Zikir itu tauqif. Benda ni khilaf lah. Ada orang kata tak tauqif, boleh je reka. Kita kata tak apa. Tapi yang kita nak zikir lafaz nabawi. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Azza wa Jalla, diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Boleh tulis? Jawami'ul kalim maknanya ucapannya pendek, makna dia panjang. Ringkas je dia ucap. Tapi kita nak hurai maksud dia, panjang dia punya perbahasan, yang boleh kita huraikan, yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup besar bagi kita, para jemaah sekalian. Dia panggil jawami'ul kalim, bahasa dia pendek, merangkumi makna yang panjang. Satu. Yang kedua, Nabi SAW orang yang paling fasih dari sudut bahasa Arabnya. Paling fasih. Maknanya kalau kita baca zikir Nabi, lafaz nabawi, dia tidak ada rakikatul kalam. Maknanya tidak ada kalam yang orang panggil yang cacat dari sudut susunan bahasa. Tapi kalau orang lain tu, kadang-kadang kita terpaksa kena takwil kata-kata dia tu baru jadi tak salah. Oh, kalau kita baca betul, kita jadi salah. Cuma timbul juga soalan, ada ketikanya dia tidak dia mempunyai banyak makna. Contohnya Nabi kita selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidup aku ni sebagai seorang miskin. Kita baru duduk puluh nak kaya. Tak? Baru nak kaya. Tiba-tiba U-turn balik, pergi doa miskin. Tak apa nak baca kita. Siapa dia berani baca sebelum belajar? Doa Allah ma'ahyini miskin, jadikan aku miskin. Nak? Tak ada siapa nak baca hari ni. Mana ustaz, kita nak kaya, bukan untuk saya, untuk dia sedap juga alasan dia, untuk ummah. Untuk nak dakwah. Jadi bila setelah kita semak balik, miskin tu bukan makna miskin apa kedana tak ada harta. Miskin dalam doa Nabi dengan makna tawadhu', ai mutawadhi'an. Allah ma'ahyini miskinan, Allah ya hidup aku sebagai seorang yang mutawadhi'. Jelas. Tapi kalau makna lain, makna orang lain, lafaz orang lain daripada lafaz nabawi mungkin bermasalah. Mali aluzu bihi, makna aku minta berlindung dengan Nabi sallallahu, perlindungan dengan Nabi. Bukan minta dengan Allah. Jadi ni ayat ni kalau zahirnya salah lah, sebab macam boleh minta perlindungan dengan Nabi? Allah Ta'ala yang melindungi kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kata tak salah, kita boleh takwil jauh gini-gini. Kita kata sukarlah. Kenapa kita nak cari makna-makna yang berisiko? Maksud-maksud yang mempunyai impak yang bermasalah. Sedangkan kita boleh je cari lafaz nabawi yang tak ada masalah. Tadi, kenapa masalah miskin tadi tak masalah? Tidak masalah itu. Sebab orang Arab dia tahu. Orang Arab yang fasih dia tahu makna miskinan dengan makna mutawadhi'an. Kita yang buat tak tahu ni sebab kita ingat bahasa Melayu kita. Kalau kata miskin, apa-apa ke dana? Susah lah. Jadi kita kata itu lafaz nabawi. Suatu kisah dengar ni. Contoh kenapa dia katakan lafaz doa Nabi tu tak boleh diubah kecuali dhamir mufrad kepada jamak, itu cerita lain. Di antaranya doa tidur. Tuan-tuan tanda doa azkarun naum. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu fi sahihaini dalam Bukhari Muslim.
Nabi SAW beritahu kepada Al-Bara, ala u'allimuka kalimatin. Al-Bara, nak ke tidak aku ajar kepada kamu satu bacaan. Dalam buku ni, semalam kita dah wacana, tuan-tuan boleh tengok dalam bab ni. Tajuk dia ada 7 gaya, cara penyampaian Nabi SAW ada 7 cara. Dia mula, bila nak ajar, tengok, dia mula dengan apa tu? Ala u'allimuka, nak tidak aku ajar kepada kamu. Kita ni kalau orang tanya dulu, kita yang kalau tengah duk buat ke, tengah duk baca WhatsApp, kita berhenti betul tak? Nak ah? Kenapa tak nak? Tengok. Ataupun Nabi menggunakan pendekatan psikologi. Contoh, bila Nabi berjalan dengan Muaz, Nabi pegang tangan Muaz. Ya Muaz, inni uhibbuk. Aku sayang kepadamu. Mu jangan tinggal. Bacaan ini selepas daripada salat. Apa dia bacaan dia? Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita kalau kita lah dapat ijazah itu, tak usahlah dengan Nabi dah. Guru kita yang pegang tangan kita, guru yang mulia, yang dihormati. Tiba-tiba dia kata, aku pesan kepada kamu, membacalah zikir ni. Agak-agak kita tinggal ke tak tinggal? Tak tinggal dah. Tak tinggal dah lah. Jadi, tengok Nabi guna pendekatan, Muaz, inni uhibbuk. Aku sayang kepada kamu. Kita pun kalau ada murid-murid yang kita sayang, boleh kita cakap macam tu. Inni uhibbuka, mu jangan tinggal zikir ni, sebagaimana Nabi SAW berpesan kepada sahabat dia, mu jangan, aku sayang kepadamu, kamu jangan tinggal zikir ni. Itu dipanggil uslub nabawi. Gaya Nabi SAW, dia gunakan psikologi, pendekatan yang menyebabkan orang tak akan tinggal. Jadi dalam hadis ni, kata Nabi, ala u'allimuka kalimatin. Al-Bara, nak ke tidak, aku ajak kepada kamu beberapa kalimah. Cuba tengok dalam Perisai Muslim tu, bacaan yang keberapa ni? Bacaan ketika nak tidur. Perisai Muslim yang terbaru. Yang terbaru, kita kan banyak dah perisai-perisai hidup bagi tu. Jadi dia kata, bila nak tidur kamu baca doa ni, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, kan? Wa fawwadtu wa wajjahtu wajhi ilaik. Ya panjanglah doa tu. Doa ketika nak tidur. Muka surat apa? Yang warna merah ni, yang baru, versi terbaru baru keluar ni. Jadi bila di akhirnya tengok. Akhir bacaan Nabi kata apa? Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, yakni Quran, wa bi nabiyyika, dengan nabi yang engkau utuskan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Bila Al-Bara ulang balik bacaan ini sampai kepada sini, dia bertukar. Dia kata, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dia tukar. Kalau kita tengok dalam kepala kita, ada problem ke tukar di antara Nabi dengan Rasul? Ada masalah? Kalau kita yang bahasa Arab biasa-biasa ni, ada masalah ke tidak pertukaran itu? Ada masalah tak? Nabi dengan Rasul. Orang tak boleh jadi Rasul kecuali dia Nabi. Mana secara umum. Fakal apa ni? Bila Al-Bara kata macam tu, qala fata'ana biyadihi fi sadrihi, Nabi kita cocok dengan tangan dia di dada aku. Maknanya dia suruh stop. Nabi kata apa? Qala wa nabiyyika, ulang balik. Tak nak wa bi rasulika, nak nabiyyika. Hadis ini kata di para ulama, dia kata ini di antara menunjukkan lafaz nabawi jangan diubah. Al-lafzun nabawi jangan diubah. Sebab ada, kalau tuan-tuan tengok dalam perisai syarah ni, ada huraian dia. Bawa muka surat. Baik, ada perbezaan. Sebab Rasul, dia boleh pergi kepada mana-mana utusan. Wa bi rasulika, Rasul. Tapi kalau kata Nabimu, tak ada orang boleh mengaku Nabi. Saya ni utusan. Rasul tu mana utusan? Aku ni Rasul, maknanya utusan kepada orang ni.
utusan daripada raja, utusan daripada nabi, utusan daripada pemerintah, utusan daripada Perdana Menteri, Rasul. Tapi Nabi kata tak, kalau kata nabimu, tak ada siapa boleh mengaku nabi. Karena tidak ada lagi nabi dari selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di. Nabi kata tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. Itu rahsia kenapa tidak boleh ditukarkan. Walaupun kita nampak macam simple, macam okey je tukar, rupa-rupanya tidak okey. Jadi jelas kepada kita dalam masalah ini. Jadi tuan-tuan ambillah itu contoh doa ketika nak tidur. Ketika nak tidur. Maka kata di para ulama, Syekh Ahmad Abdul Halim rahimahullah kata, la raiba, tidak ada syak lagi. Tidak ada sebarang keraguan, annal azkara wad da'awat, bahawa zikir-zikir dan doa-doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil ibadat, yang mana merupakan ibadat yang paling afdal, ibadat yang paling baik, bacaan yang paling baik, iaitulah bacaan yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sanad-sanad yang baik. Kalau kata sanad dia lemah, itu pun dikumpul oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar. Dalam kitab Al-Azkar Nawawi, bahkan dalam perisai Muslim pun ada beberapa bacaan yang ulama-ulama hadis kritik dalam masalah ini. Tapi dia kata oleh kerana orang panggil para ulama kita ni dia macam sepakatlah mengatakan bahawa boleh diterima mana-mana bacaan yang dikira tidak bercanggah. Kita kata alhamdulillah. Ini satu doa. Maknanya doa zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya afdalu, yang paling baik seorang itu mencari kalau dia nak berzikir. Jadi kalau nak zikir kita cari ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Wasalikuha, orang yang berjalan dengan zikir ini ala sabili amanin, dalam keadaan aman. Wasalamatin, dia selamat daripada makna-makna yang pelik. Dan mempunyai kesan yang baik, walaupun tidak ada dalam riwayat menunjukkan bahawa siapa dia zikir sekian-sekian, dia akan dapat pulangan-pulangan keduniaan dan sebagainya. Kita mengatakan ada zikir yang Nabi sebut. Contohnya zikir pagi, kan? Zikir pagi itu ada yang dia berbentuk apa? Siapa dia baca zikir ni, dia selamat daripada diganggu oleh jin, oleh syaitan. Contohnya auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ingat tak? Bila kita nak masuk rumah ke, nak berhenti mana-mana tempat, duduk di RNR, duduk di nak pergi taman permainan ke, nak turun tempat-tempat peranginan ke apa-apa, kita baca doa. InsyaAllah Nabi kata selamat, dia tidak akan diganggu. Sama ada jin ke ganggu ataupun hayawan-hayawan atau perkara lain yang tidak diganggu. Pernah satu kes, saya terlupa nama rawi al-qisah ni, dia kata dia sendiri kena gigit ke hayawan. Jadi sahabat yang dengar, terima bacaan itu daripada dia pergi tanya balik. Dia kata, kenapa? Dia kata, kenapa semua tengok aku ni? Dia perasan. Sebab dia rawi hadis, siapa dia baca doa ni dia selamat, tiba-tiba dia kena gigit. Dia macam kita macam tak menjadilah, tak? Testimoni yang tak jadi. Macam mana awak riwayat awak yang kena gigit? Bila dia tengok orang tengok kat dia perasan bahawa orang duduk nak kritik dia ni. Dia apa kata apa? Dia kata manusia ni mu'arradatul nisyan. Manusia ni dia ada sifat lupa. Boleh jadi aku tak baca bagi tadi. Ataupun petang ni kita tak baca. Yang menyebabkan hari tu hari kita nak kena musibah. Jadi kita bukan salah zikir, salah kita tak baca. Kita pun, saya istiqamah lah, baca setiap pagi. Tapi kenapa petang ni tak baca? Dia tanya dia ya tu. Dia dialog dia sendiri. Kenapa hari ni tak baca? Maka di situlah dikatakan bahawa sabaqahul qadar. Takdir Allah mu kena hari ni. Maka dia tak baca gitu. Maknanya itu aman, keselamatan, tapi kita kena ingatlah. Kalau kita pergi mana-mana sebelum turun kereta ke turun kenderaan kita ajar anak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Supaya anak-anak kita ni selamat, kita juga selamat dan kita berasa aman bila kita turun, insya-Allah.
Lama-lama kita masuk rumah yang ditinggalkan oleh tuan dia. Tuan dia tak duduk di situ. Rumah besar. Hai, 3 kali dulu auzubi kalimatillahi tammat baru masuk. Baru kita terasa hilang, kita rasa kalau tidak duduk naik bulu rumah ya dak mikir. Hai, ramai penunggu sini jangan duduk gurau. Jangan duduk gurau, ada penunggu. Tapi kita yakin dengan bacaan yang kita baca ni kita yakin bahawa insya-Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lidahnya yang mulia, riwayat-riwayat pula jelas sahih, maka kita mengatakan insya-Allah tidak akan kena sebarang perkara yang tidak baik. Jadi kena ingatlah, sebab tu orang-orang yang boleh istiqamah dengan zikir, azkar ni bagi kita orang hebat. Payah juga nak istiqamah zikir pagi petang ni, walaupun zikir pagi petang ni bukannya besar pun. Mana contoh dia kecil, Perisai Muslim lah, senang lah ambil dah ni. Ramai lagi yang belum dapat Perisai Muslim ni, kita nak bagi hadiah hari ni. Tuang kedai buku jangan marah, ini kita hadiah sedekah. Sedekah PDF ni jangan, sedekah PDF dia panggil. Yang lain-lain itu cerita lain. Tuan-tuan ambil Perisai Muslim ni, insya-Allah jadikan bacaan pagi, bacaan petang, bacaan nak tidur. Yang pentingnya seorang tokoh ulama, ini yang pertama tadi kita kata apa? Zikir An-Nabawi tauqifi, maknanya kita kena ambil seperti yang dia ajar. Kecuali kalau ada dhamir. Macam Allahumma ja'alni. Tiba-tiba kita baca, kita jadi ketua doa. Kalau kita baca Allahumma ja'alni juga, orang lain aminkan doa kita, mana kita buat satu penginayaan kepada orang lain. Kita buat satu penginayaan, ataupun kalau kita nak kata jenayah pun boleh juga. Tak. Kita doa untuk kita. Allahumma ja'alni, ya Allah berilah kepada aku keselamatan, berilah ke ni. Orang belakang ni beribu orang, amin. Amin untuk kita seorang aja. Nanya tak nanya? Sebab itu kita kena dengar. Kita kena dengar, kalau imam tu baca untuk seorang dia, jangan amin. Ada juga imam tersalah tak? Dia baca untuk seorang dia je. Patutnya na, dhamir tu, dia baca ni. Sebab apa dia kata baca ni? Sebab tak boleh tukar lafaz Nabawi. Kita kata itu, ada satu lagi kaedah dia panggil fiqhud doa, fiqh doa. Macam doa Nabi Ibrahim AS. Doa Nabi Ibrahim dalam Quran. Tapi ada tempat-tempat yang kita tak boleh baca doa tu. Macam doa Nabi Ibrahim, waghfir li abi. Waghfir li abi. Ya Allah ampunkan kepada bapa aku. Kalau setakat tu sah. Tapi kalau kita sambung ayat tu, innahu kana minadh-dhalin, jawabnya bukan bapa awak belakang amin. Kena sempak. Mu kata aku sesat. Berat. Jadi ada doa-doa yang tidak boleh boleh dijadikan doa kerana dia tidak sesuai dengan tempat dan suasana doa itu sendiri bukan untuk kita. Jadi banyak doa-doa Nabi Ibrahim AS, dia boleh kita doa, tetapi doa itu tidak boleh dibaca untuk kita. Macam tadilah. Kan? Waghfir li abi. Tak apa, waghfir li abi. Tapi kalau kita baca innahu kana minadh-dhalin, agak-agak apa kata ayah kita belakang? Kalau tidak kena sepak, kena penampar tak? Senang kau kata aku sesatmu, betul sangat. Masalah. Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, zikir-zikir yang disusun, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada waktu, ada tempat, dan dia ada bilangan. Kenapa? Adakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia kata zikir lepas solat 33 kali? Berapa kali subhanallah? 33. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ada riwayat 34. Yang penting yang banyak 33. Jadi adakah kita nak kata ikut aku lah nak baca berapa? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kita ni bukan ikut aku, ikut imam. Betul tak? Kalau zikir lepas salat, ikut aku ke ikut imam? Ikut imam. Imam baca berapa kali? Tak tahu berapa dia baca. Pakai ikut ya. Subhanallah, subhanallah. Nah, kebetulan imam tua mengatuk subhanallah 40 kali, tak tukar-tukar lagi channel dia. Berlaku ke tidak lagu tu?
Sampai orang terbelah je imam. Tukarlah lama dah ni. Nah, ni masalah kita. Allahu akbar. Dia cerita imam pun ialah bukan imam kampung kita lah, tapi ada cerita satu kes majlis tahlil. Majlis tahlil imam tak mari malam tu, entah masa mana, uzur. Jadi dia mesyuarat macam mana nak buat ni. Dia kata kita mula pandai, tapi nak break macam mana? Habis macam nak mula. Jadi seorang kepala ni dia nakal sikit. 1, 2, 3. La ilaha illallah boleh lah. Tahlil lah buat dia nya. Siapa penat dah letih dah. Habis dia nak break macam mana ni, tak jumpa cari break ni katanya. Mula boleh, nak break tak boleh. Ni cerita orang kampung tu cerita kat saya. Sebab tu dia nak hantar anak dia ngaji dia tu sebab berat sangat ada suasana di kampung dia. Sampai 1, 2, 3. Akhir sekali dia pergi cuik hak kepala 1, 2, 3 dia. Mula dulu mana breaknya? Dia kata tak jumpa cari lagi ni. Tak jumpa cari. Akhir sekali yang kat belakang tu kata aku. Break aku tahu. Dia angkat makanan. Biasa kan orang tahlil kapur-kapur gitu. Ni angkat you dengan, makan yang mari dah beres. Pakai sudah gitu ya. Hana main-main. Tak jumpa cari break pula dah. Tadi dia mula boleh break tak boleh. Itu hati-hati ya. Pasal jangan main-main, jangan duduk gurau main-main budak. Maka zikir yang Nabi sebut azkarus sabah, zikir pagi, kita kena baca pagi. Sebab tu dia ada perbezaan asbahna. Bila mari zikir petang, amsayna. Tak boleh kita suka-suka. Kalau kita cakap pun tak, tuan-tuan pada petang yang mulia ini, semua akan tengok saya. Ustaz ni tak makan ubat ke tadi? Lain macamnya orang cakap petang, dia cakap pagi. Tapi kalau imam atas mimbar zaman dulu, memang berlaku benda tu. Tuan-tuan, alhamdulillah cuaca yang cukup indah pada hari ni. Sebab hari hujan banjir kat luar tu. Dia sebab tek khutbah tu 3 hari lepas. Dia baca hari ni dah, hari banjir nak kata apa. Jadi kita, jadi fiqh ni, fiqh doa, kita kena tengok, yang Nabi sebut pagi. Dan ada juga yang bersifat pagi, petang, malam. Seperti doa yang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar tu, Allahumma fatiras samawati wal ardh, kan? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ajar kepada saya zikir saya nak baca lepas solat. Maka Nabi kita ajar. Dia kata mu baca lepas pagi, baca zikir pagi. Waktu pagi, baca petang, dan dibaca juga sebelum tidur. Jadi ada zikir yang banyak kali dibaca satu hari. Di antara bacaan yang banyak kali diulang pada satu hari, ayatul kursi. Berapa kali kita kena baca ayat kursi satu hari? Berapa kali? 7 ke 8? Dia biasa ya khilaf ni. Jangan mana. Masalah khilaf ni masalah biasa. Macam pasal tu lah kita tulis dalam buku itu bagaimana menangani khilaf. Rahmat dalam perbezaan. Kalau tak ada khilaf, tak ceria dunia ni. Tapi kalau khilaf tu menjadi perbalahan, itu yang jadi huru-hara. 8 kali. Bila 8 kali? Solat 5 waktu, pagi petang, nak tidur. Ingat dah tu. 8 kali. Jadi ada zikir yang berulang. Ada zikir yang tak berulang dan kita kena tukar dia punya bacaan. Yang pagi, asbahna. Yang petang, amsayna. Dan ekor bacaan juga. Wa ilaihin nusyur. Ada kalanya wa ilaihil masir. Itu dia panggil zikir petang. Cuma timbul soalan, zikir pagi ni bilakah waktu nak baca? Zikir pagi bila waktu nak baca? Jadi para ulama telah mengambil as-sabah pagi ni bermula selepas solat subuh. Selepas solat subuh sehingga terbit matahari. Itu waktu yang afdal. Waktu yang paling afdal. Ni dalam kitab ni kita sebut pagi, waktu pagi Nabi SAW dia akan duduk di musalla dia, di masjid dia, tempat dia solat. Cuma di sini pun ada sedikit perbincangan. Summa qa'ada. Dia duduk di tempat solat. Solat subuh, dia duduk di tempat solat. Maknanya dia tidak berpindah tempat. Itu ramai juga yang ulama katakan, nak dapat pahala duduk tunggu isyraq ni, kita kena duduk di tempat yang kita duduk tu. Sempitlah tu. Allah silap saya duduk, saya di depan belakang imam. Lepas subuh ada orang nak angkat meja kuliah. Kena lari tak lari kita? Kena lari. Hilang ke tidak pahala?
Jadi ada pandangan yang kedua kata musalla mana dalam masjid. Mana dalam tempat kita solat, mana dalam masjid yang kita solat. Itu pandangan yang kedua lah. Tapi pandangan yang full, yang first classnya, yang utama, yang tidak ada ditakwil lagi, kita duduk di mana tempat yang kita nak berzikir. Kita kan tahu masjid kita, dah lepas solat subuh, kalau di belakang imam, dia akan tarik meja untuk kuliah, ataupun orang ada halaqah macam-macam, tadarus ke apa benda. Jadi kita duduk ujung selalu. Dia duduk di ujung yang kita duduk situ, tak ada siapa nak usik kita. Kalau orang nak angkat juga kita, perang dunia lah pagi tu. Sebarulah kita duduk situ, solid. Tidak ada sebarang perbincangan lagi. Jadi duduk. Jadi kita nak makan Nabi, solat dia akan duduk, dia zikir pagi dia, bila habis zikir, dia akan bertanya khabar sahabat-sahabat. Boleh dia bercakap? Boleh, dia tanya khabar, apa cerita dulu. Sampai ada sahabat ni cerita zaman jahiliyah. Kita dulu zaman jahiliyah gini. Nabi ketawa. Maknanya tidak batal menunggu syuruk walaupun ketawa. Tapi jangan mengumpat orang, itu tak boleh. Sebab mengumpat itu dosa. Yang penting cakap-cakap biasa boleh. Contohnya kita kata zaman kita budak-budak, naik basikal ke, main, orang Kelantan kata main bidah tahu? Lastik, bidah. Maknanya main getah. Boleh kita cerita benda-benda lama, tapi jangan mengumpat orang, tidak boleh. Ada kalanya Nabi SAW, dia gaya dia akan tanya, siapa bermimpi semalam? Siapa dia mimpi? Dia tanya. Kita tak usah tanyalah mimpi orang. Sebab kita bukannya pandai pun tafsir mimpi. Pandai tak pandai? Kelentung pandai lah. Kita tengok orang juga tak? Ustaz, saya mimpi gini. Dia tengok orang ni. Orang ni hebat ni. Saya pada pandangan saya mimpi tuan ni, insya-Allah kalau tidak menang PRU ni pun tarah, kalau tidak menteri pun timalah menteri dah. Dia naik. Naik selalu dia atas saya tak lupa awak. Pada tidak setiap sektor politik boleh kita dah. Mana itu dia panggil klientel ya jawapan dia. Tapi bukan semua orang boleh tafsir mimpi. Dan kalau mimpi yang buruk, la tahki. Jangan cerita kepada orang. Maknanya bila mimpi tu langsung dia kena ludah belah kiri ni. Tapi biasanya yang tidur belah kiri ni isteri ke suami. Dia tengok keadaan lah. Kalau suami ni dia ludah, jangan ludah dengan air liur. Nanti kawan tu tengok, banjir dah. Belum banjir lagi ni. Kenapa basah? Ya, dia ludah dengan angin gitu. Cerita orang jangan. Beberapa isu, ni cerita benar saya cerita ke tuan-tuan, orang yang pernah menceritakan mimpi dia kepada orang, memang terjadi keburukan yang dia mimpi. Saya bukan nak menakut-nakut, itu sunnah Nabi. Nabi kata, jangan cerita kepada orang yang buruk. Tahu ya? Bila kita kata, auzubillah minasyaitanirrajim, kita tepis dia, insya-Allah benda tu akan hilang. Dia panggil adghasu ahlam, mainan tidur je. Itu gangguan syaitan dalam tidur. Tapi, kalau mimpi baik, kita boleh cerita kepada orang yang kita mengharapkan sesuatu kebaikan yang kita dapat, dengan syarat. Jangan duk cerita kepada semua orang, kita cerita kepada orang yang kita yakin dia boleh tafsir dengan baik. Baiklah. Itu waktu pagi yang terbaik. Tak sempat pagi tadi. Macam kita lah. Kita ni ustaz, tak sempat lah. Sebab kita ada tazkirah pagi kan. Orang yang dengar, boleh je zikir. Subhanallah. Tapi tak payahlah angkat tasbih besar-besar. Pusing kat gelang lagi, tak payah ikut gelang kantung di tengkok lagi. Duk begini. Tak ada payah ustaz dah mengajar. Tak payahlah. Kita senyap-senyap lah. Sembunyikan bawah-bawah kain kain tudung ke kain serban ke, yang penting kita nak sudahkan, lengkapkan zikir kita subhanallah bihamdih 100 kali pada waktu pagi tu, kita boleh buat. Nabi kita bercakap, dia tafsir mimpi, kemudian sehinggalah naik waktu duha. Maka kalau tak dapat waktu yang pertama tadi yang paling afdal, kita tambahkan zikir pagi kita sehingga kepada waktu naiknya waktu duha. Maknanya pukul sampai pukul 9, 10. Tak sampai juga sampai ke zuhur. Hari ni entah macam mana, terlupa tadi zikir. Boleh tak saya nak zikir pagi lepas zuhur? Maka di sini Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab dia Al-Azkar, Nawawi kata, saya ingat kita dah bincang dulu dalam kita bedah buku kepada sunnah amalanku, yang mari hari tu. Buku pun dapat dah gitu tak? Baca ke tak tahu. Dalam tu saya nukil kata-kata Nawawi, sekiranya amalan sunat kita ni tertinggal, kita kena qada. Babu qada'il nawafil. Satu bab, dia panggil bab mengqadakan solat sunat. Amalan sunat. Sebab apa kita kena qada?
Menarik juga perbahasan ni. Kenapa kita kena qada? Sebab syaitan ni dia ada ni pemain bola kat sini. Tak mari, kalau mari takut dia marah ya. Tak. Orang main bola kalau dia dah benar masuk gol, waktu nak habis masa kan dia main-main tak. Dia main sepak sana sepak sini supaya habis masa dengan nak tunggu dan dia lambatkan. Syaitan macam tu juga. Dia tengok waktu pagi nak habis dah, dia larangkan kita. Tak. Dia kata nanti ada 3 grup lagi belum baca WhatsApp ni. Tunggu sampai habis waktu, tamatlah waktu zikir pagi. Maka Imam Nawawi tak ada kaitan dengan WhatsApp tadi. WhatsApp tak apa, anak punya syarah. Masa tu dia syarah tu lain. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia kata, kalau sekiranya kita tertinggal dalam waktu yang afdal, kita ambil waktu yang kedua. Tertinggal juga qada. Sebab kita nak lawan syaitan, supaya syaitan kecewa. Dia ni baca juga walaupun selepas waktu. Dia baca juga walaupun selepas waktu. Ia menyebabkan, dia kata kita tak boleh buat delay dia ni, dia akan baca juga zikir ini, maka biar dia baca lah, senang. Jadi dia pun serabut juga. Dengar dah saya cerita dulu, seorang sahabat kita ni, kena penyakit was-was. Kau tak dengar lagi? Cerita betul ni. Kalau saya sebut nama di alam maya ni, mungkin ramai orang kenal dia. Dia cerita dengan saya, bila dia balik kerja pukul 5 petang, dia akan masuk nak ambil wuduk, sampai maghrib tak selesai lagi wuduk. Was-was dia punya, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Was-was. Ila abadil hudud. Habis asar tak salat dah. Duk was-was ulang balik ke tandas. Sampai maghrib, was-was lagi. Bila ke was-was ini terangkat? Bila azan isyak. Azan yang isyak, boleh ambil wuduk, macam manusia biasa tak pernah was-was. Sebab apa? Kenapa? Syaitan belakang tu. Syaitan pun letih juga nak tunggu sampai subuh. dia kata gini, kita lepas zakat ni. Yang pentingnya, asar, maghrib dan mis. Cukup tu. Ini mainan syaitan. Dia pun cerdik juga. Kita jangan tak cerdik sangat. Sebab itulah ada teknik syaitan ni kita kena belajar. Bukan belajar ilmu syaitan. Teknik dia mengacau tu, bagaimana kita belajar untuk kita nak sekat balik. Jadi cukup setakat tu. Maknanya zikir yang pagi dibaca pagi, yang petang baca petang, kalau tak cukup baca malam, walaupun nama dia malam. Allahumma inni amsa itu mana petang. Patutnya al-lail. Tapi tak apa, Nawawi kita teruskan baca untuk kita nak menyekat permainan syaitan dalam hidup kita ni supaya dia kecewa, kita dah lawan dia. Dengar kan orang salah pilih uslub lawan syaitan. Dengar dah. Hari ni cerita syaitan pula, bagi cerita jin. Tak apalah, kita nak bagi cerita ke sahabat-sahabat kita ni. Dia nak berhenti rokok. Ini ada dah, kalau kawan kita hisap rokok ni, macam mana cara nak berhenti? Dia pergi tanya ustaz kata gini, mu berniat, ya Allah ya Tuhanku, sebatang rokok, RM1 masuk dalam tabung. Sebulan, dia kena masuk RM10 dalam tabung, tak boleh berhenti lagi rokok. Bahkan lebih tambah lagi. Sebab syaitan kata, tak malu ke Tuhan mu ni. Mu kaya, bagi sedekah RM1, RM10. Gomor lagi 15 batang. Baru banyak sikit. Dia punya sedekah. Nak kata apa dah. Sedap ke syaitan juga. Kemudian dia mari tanya Ustaz. Ustaz tak menjadilah dia punya teknik kita tu. Sebab lagi banyak sedekah, lagi bagus. Mana lagi banyak batang. Dia kata syaitan ni dia kalah dengan sujud, dengan solat. Dia kalah dengan solat. Sebab punca dia keluar daripada syurga dengan sebab apa? Tak mau sujud. Sebab tu ada dari riwayat mengatakan apabila kita baca ayat sujud, kita sujud, syaitan bertempik, dia kata, ya wailah, celakanya aku. Anak Adam diperintahkan sujud, mereka sujud, bagi mereka syurga. Aku diperintahkan sujud, aku tak sujud, bagi aku neraka. Maka orang ni kena berniat sebatang 2 rakaat. Oh, dia kata tak ada 3 batang Ustaz. Syaitan suruh berhenti selalu. Dia kuat pula sembahyang dia. Dia marah solat. Ni kita kena lawan dia daripada apa yang kita lawan baru kita jadi, jangan ikut dia. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi yang kedua, zikir Nabi ada waktu, ada bilangan yang tertentu. Sebab apa kita bila kata bilangan, dia nak supaya kita khusyuk. Bilangan 10 kali.
bilangan 33 kali. Itu dia nak supaya kita ingat subhanallah subhanallah, sebab zikir yang paling berkesan, tanda ni, zikir yang paling berkesan dalam hidup kita ni apa dia? Zikir yang bertepatan di antara hati, lidah dan anggota. Itu yang paling baik. Kerana itu, coba kalau kita zikir, kita berhitung dengan jari. Lain perasaan waktu kita zikir guna tasbih. Lain ke tidak? Sebab tasbih kita confident. Sebab dia ada stesen. Tidak ada stesen. 33, stesen satu. Break. 33. Tukar pula. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak tahu mana tu. Mata duk baca puasa. Tangan ada subhanallah. Ini tak ada apa dia. Sebab dia relax. Sebab dia ada stesen. Ada break. Tapi kalau kita dengan tangan ni, payah nak main break-break ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka, zikir yang paling baik, selain daripada lafaz nabawi, nafak yang diambil daripada Nabi SAW, kita kena ada zikir yang bilangan dia tu biar 3 serentak. Tangan, hati kita ingat kepada makna dia, dan juga mulut kita berzikir subhanallah. Ada juga orang tanya soalan, dia kata, Ustaz, saya berzikir dengan hati boleh tak boleh? Mulut tak bergerak, dia zikir, diam. Jadi macam orang Jepun. Orang Jepun ni tak cakap dengan orang. Waktu saya pergi Jepun tu, dia duduk diam. Saya tanya sahabat kita, Zul, kata boleh nak tegur-tegur. Jangan. Dia panggil hak peribadi. Dia tak tegur kita, kita tak boleh tegur dia. Sebab bagi dia tegur orang tu mengacau. Itu berbeza. Bila dia tengok Islam ni mesra, duduk dengan orang, bukan duduk dengan buku, duduk dengan besi, dengan alat-alat ni, barulah dia mudah nak menerima Islam itu dalam hidup dia. InsyaAllah. Maka kita bila kita kata saya mulut tak bergerak, hati zikir, jadi timbul soalan, ulama kata yang kita dengan hati saja, tidak dengan mulut, itu nama dia berfikir. Berfikir, sebab orang fikir dia tak cakap. Awak buat apa tu? Fikir. Betul tak? Kalau kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, itu dia panggil kita berzikir. Dan ada juga sebagian ulama kata tak apa kalau dengan hati pun. Yang penting kita fokuskan kepada bacaan yang kita baca dalam hati kita tu boleh. Tapi jangan jadi macam meditasi apa benda. Orang-orang mulai hodok mikir nak aura ni. Dia panggil aura ni pun hara juga kita ni. Kuat sangat orang ni, ahli-ahli motivasi hari ni semua dia aura belaka. Baca zikir pun aura. Baca ni nak tarik duit. Macam-macam dia punya benda-benda yang pelik-pelik. Pasal itulah baru ni saya kebetulan sebuah ketumbah yang dikeluar oleh Jabat Agama, tajuk dia bahaya scammer. Scammer duit ni. Kita pun entah macam mana terfikir, kata scammer duit ni, tuan-tuan yang kena scammer dengan ambil duit kita ni, kita hilang dunia ya. Tapi kalau kena scammer dengan orang agama, dua-dua kita rugi. Dunia pun kita hilang. Kalau bagi duit ke dia ya, akhirat juga kita mungkin tak dapat pulangan yang besar sebab kita duk percaya kepada amalan-amalan yang diajar yang tidak waris daripada Nabi SAW. Maka kita pergi kepada yang ketiga. Saya ambil 3 je sebab masa kita sangat terhad. Yang ketiga, kenapa kita kena fokuskan kepada azkarun nabawi, zikir-zikir yang diambil daripada Nabi SAW, sebab kasratul aurat al-mukhtarah ataupun al-mubtadi'ah. Banyak bacaan-bacaan, amalan-amalan yang direka-reka oleh orang tanpa sandaran. Jadi oleh kerana kita nak menyelamatkan kita daripada terjebak dengan zikir-zikir yang pelik-pelik, kan? Baiklah kita ambil zikir yang maksud daripada Nabi SAW, yang pasti dia itu sahih, diajar oleh Nabi. Saya tambah satu lagi, dia tidak akan berlaku gila isim. Tahu gila isim? Apa dia gila isim? Masa tanya dapat anggut ramai, tapi bila tanya pula payah dia. Dia kata Abu Anas ni di antara kelemahan dia, orang tak berani duduk depan ni pasal ni ya. Tanya semua. Apa dia gila isim? Salah lutut. Salah menuntut. Ingat sakit lutut gelar kita dah ni. Apa dia gila isim? Mana? Gila
Gila semut. Sebut. Gila isim. Dia gila isim ni macam orang kepanasan dalam hidup dia tu. Panas. Ada seorang sahabat saya ni, saya sayanglah dia sebab dia memang kerja dakwah kuat. Kita ajarlah zikir pagi petang, hak zikir pagi petang. Dia baca-baca, dia kata macam kurang power lah Abu Anas punya zikir ni. Dia jumpa dengan Tok Syekh mana tahu? Syekh ni akan beri zikir yang kuat, boleh terbang atas angin, boleh macam-macam boleh. Dia tak tanya saya, power ke tidak zikir ni? Kalau tanya, memang kita naik kapal terbang. Mari tadi, saya kata saya pun terbang juga, tak? Dengan zikir ni ya. Lama dah tak berjalan atas air ni. Sekat Covid ni rasa tak naik lagi boot ni. Kena naik pula zikir. Akhirnya dia pergi terima zikir yang pelik tadi. Masya Allah. Ikat kaki tangan ni di hospital. Sebab asyik nak rempuh orang. Kalau bawa kereta nak langgar orang. Dia panas. Berapa lama dia duduk di hospital. Akhirnya saya dapat maklum. Dia dah keluar daripada hospital. Dan kita pergi di kawasan tu, saya pergi ziarah dia. Bila pergi ziarah, dia tengok Allah Abu Anas, dia peluk saya. Dia kata, Ustaz, minta maaf, saya overdose. Gila isin ni, dia punya definisi yang paling mudah sekali, apa dia? Overdose. Itu ya. Lebih ubat pun gila juga kita. Tak boleh juga. Ni orang doktor ramai ni, lebih ubat boleh tak? Oh, tak boleh. Dia bacaan dia pelik. Sebab tu, kita tengok ijazah dia pelik-pelik. Jangan tulis. Kena hafal ni. Ya, tak. Saya sebut kan. Saya sebut nama tempat ni bahaya dah. Salah baca doa ni, semua benda jadi belaka. Semua benda jadi belaka. Ustaz lepas mengajar, dia pun naik motosikal. Ya. Kenapa Ustaz tak kaya dulu pada orang lainnya? Ni cerita tarik-tarik duit ni. Kalau awak boleh tarik duit, awaklah kaya. Kenapa nak bagi duit dengan orang? Ya? Tarik banyak-banyak, bagi derma dengan kita dah. Ni sibuk dia bayar. Semua tu scammer belaka tu cerita dia. Jadi oleh kerana banyak je zikir-zikir yang direka-reka ini, jadi eloklah kita kembali semula kepada zikir yang dimaksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata di sebahagian daripada ulama, dia kata wa min asyaddin nasi aiban man yattakhidhu hizban laisa bimaksur. Di antara benda yang pelik dalam dunia ini, orang yang sanggup beramal dengan amalan-amalan yang tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang tertentu. Cuma analah dalam analisa yang saya buat, kenapa orang mudah terima zikir yang pelik ni? Sebab pulangan dia cepat. Ni dia ada seorang dia keluar di Facebook. Dia kata semenjak suami saya, semenjak dia amal selawat ni, saya sebut nama selawat ni, tuan cari pula ke. Saya sudah nampak perubahan pada suami saya. Nampak. Kita kena ingat dari sudut psikologi. Sebelum dia terima zikir tu, dia pun tak, dia nakal juga. Dia tak peduli dengan suami tu. Bila dia dah terima zikir tu, dia pula sebab nak suruh nampak kesan ni, dia jadi baik. Dulu suami dia balik, dia bertukar dengan hantu pagi kat rumah dia. Kenal ke hantu pagi lagu mana? Kita pun tak aja tengok juga tu. Tak, maknanya orang panggil tak ada beriah lah, suami kelik tu begitu jajan. Jadi bila dia baca zikir itu menyebabkan suami dia jadi baik sebab zikir tadi. Tak cerita lagi hok sebarkan bacaan-bacaan yang pelik-pelik tu. Siapa dia baca ni dapat ni, kita mengatakan itu ada setengah dia panggil mujarrabat. Nama kitab pun ada. Mujarrabat ni bacaan-bacaan yang diambil daripada pengalaman. Kita kata pengalaman, testimoni tak sama orang. Orang ni mungkin jadi, orang lain tak semesti. Habis kalau kita buat hak Nabi tak jadi juga ni macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin. Kalau kita buat hak Nabi ni, kalau tak dapat kesan di dunia, dengan janji yang disebut oleh Nabi SAW, cukuplah kita kata. Kenapa awak baca ni? Sebab Nabi baca. Besar ke tak? Waktu malam cinta Rasul, sedap pula ceramah tu. Cukuplah tuan-tuan. Untuk kita berada di syurga nanti, Syekh kita kata, dalam syurga jangan duk fikir nak nikmat ada. Ada Nabi cukup dah. Waktu nak pergi syurga. Waktu beramal ni pula, hak Nabi pula, kecil. Besar hak ni. Sebab itulah para jemaah sekalian, memadailah kita mengatakan, cukup dengan kita beramal dengan apa yang diambil oleh Nabi SAW. Sebab pahalanya confirm, hatinya tenang. Jadi kalau kita ambil di luar daripada konteks itu, kita akan jumpa banyak perkara yang pelik-pelik,
perkara yang menyusahkan kita sendiri, maka kita mengatakan supaya kita tidak ketinggalan, ambil yang sedikit tapi sahih. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, al-iqtisadu fi sunnati khairum minat tamadi fil bid'ah. Kita ambil benda sikit, tulis itu kata-kata Ibnu Mas'ud. Al-iqtisad fi sunnati, ni saya tulis di akhir buku zikir pagi petang tu. Ada tak buku tu? Kata-kata Ibnu Mas'ud. Zikir ni kita ada semua dah lebih. Jumpa orang atas kapal terbang ke mana, hadiah lalu. Dia hak mahalnya bila kita beri tu, ambil gambar terus. Keluar-keluar tu kapal terbang dapat dah repeat sebut dia, dapat sanak tinggi. Pasal boleh atas kapal terbang. Memang cerita. Dengan ada saya boleh zikir atas kapal terbang. Tak dengar lagi. Dia ni pandai nak dengar cerita, dia tak dengar semua. Anak dalam perjalanan pergi ke China, naik atas kapal terbang dengan seorang ustaz, Allah irhamati dah dia. Tok guru besar lah di Kelantan ni. Kalau Kelantan kenal dia. Abang Haji Usia orang panggil. Dia nak sebelah dia. Dia kata, anak nak ijazah kan entah ni. Zikir ni, biasalah zikir orang tua-tua lah. Kata bagi, kita pun terima ijazah. Dia kata, entah tahu anak ambil mana. Kata nak tahu, sanak ni baru kemah. Dia kata dia boleh masa naik atas bas, dengan tok guru dia, perjalanan dari Mekah nak pergi Madinah. Atas bas. Lepas tu entah tahu tok guru anak ambil mana. Kata, nak dengar ni. Tok guru dia, boleh daripada guru dia zikir ni, waktu naik unta daripada Mekah nak pergi Madinah. Kata sudah dah lah. Dia, tok guru dia naik unta, guru dia naik bas, saya naik kapal terbang, hak nak pada ni, jet. Bawah-bawah tak bagi dah ijazah kali ni. Cerita ijazah. Jadi anak ni selalu bawa kita ni jumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat, dia kena wabak anak duk ikut, kita bagi dia. Ambil gambar atas sokor dia, tu sanak tinggi ni. Sanak tinggi, dia kata boleh atas kapal terbang ni. Dia sanak ni penting dalam hidup kita ni. Sanak dia ambil gambar jalan ni. Hodok bagi sanak tu, bagi ketah fotostat tu. Tengok di ujung ketah. Kata di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, al-qasdu fi sunnati khairum minal ijtihadi fil bid'ati. Al-qasdu fi sunnah, mana beramal dengan sunnah walaupun sedikit, lebih baik daripada beramal banyak dengan amalan yang tidak ikut sunnah. Ibnu Mas'ud ni dia tegas, seorang sahabat yang tegas. Sebab tu di antara kata-kata dia sentap dalam masalah ibadat, dia kata, kan min muridil khairi lam yusibhu, berapa ramai orang yang nak kebaikan tapi tak jumpa jalan. Sebab apa tak jumpa? Sebab dia tidak ikut hak Nabi SAW buat, maka mereka akan tidak bertemu dengan jalan yang sepatutnya kita lalui. Jadi para jemaah sekalian, itulah kata-kata Ibnu Mas'ud. Baik, kalau kita boleh beramal, bagi anak lah, sebagaimana kata Abu Amr bin Salah, tulis seorang tokoh hadis, nama dia Abu Amr bin Salah, standard dia tu dekat-dekat dengan Imam Nawawi lah, Ibnu Salah ni. Dia ada kitab hadis, dia panggil Muqaddimah Ibnu Salah ni. Kalau orang mengaji ilmu hadis, ilmu tentang disiplin hadis ni memang kena belajar Muqaddimah Ibnu Salah. Dia kata, ketika membincangkan ayat az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, dalam surah apa tak, Al-Ahzab apa dia, innal muslimina wal muslimat tu, ayat 35 tu. Lo ni tak boleh nak cakap main. Orang rakam ni kena selalu. Kita pun ada Quran di tangan kan? Tadi kau ayat dah. Suratul Ahzab ayat 35, buka. Innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat, di antara ayat yang Allah Ta'ala pisah antara laki-laki dengan perempuan. Pisah. Biasanya sekali je. Ya ayyuhallazina amanu. Tapi dalam ayat ini, setiap orang disebut nama. Muslimin, muslimat. Mu'minin, mu'minat. Qanitin, qanitat. Sadiqin, sadiqat. Sabirin, sabirat. Mana bunyi ra belakang itu wanita lah tu. Akhir kali, wazzakirinallaha katsiran wazzakirat. Orang laki-laki yang banyak menyebut nama Allah dan orang perempuan yang menyebut nama Allah. Agak-agaknya tuan-tuan, berapa ribu kali sehari kita nak berzikir sampai kita masuk dalam kumpulan az-zakirinallaha katsiran wazzakirat, berapa ribu kali sehari?
Berapa hari nak cuti? Saya nak masuk dalam betapa dalam gua, Bukit Gunukih. Gunukih kau, gua besar tu. Batu Kih. Lagu nak kalau kita pergi betapa itu 3 hari zikir. Siapa nak ikut? Saya tak naik sakit lutut, Abu Talha lah ketua. Abu Amr bin Salah kata, tulis tuan-tuan ni. Hari ni kita gembira insya-Allah kita termasuk dalam ayat ni, mudah-mudahan amin ya Rabb. Ibnu Abu Amr bin Salah dia kata, siapa yang baca zikir pagi, petang dan ikut pergerakan. Nak makan bismillah. Masuk rumah bismillah. Sudah makan alhamdulillah. Naik kereta subhanallazi sakhara lana hadza. Nak pergi ke tandas Allah apa ni a'udzubika minal khubusi kan. Duduk dengan isteri kuat sikit baca doa. Awak tak ingat pula dah. Allah dia kata mudah lah ni, kata ingat apa dalam handphone ada. Nak kalau nampak cerah tu jalan macam. Baik. Termasuk sudah minaz zakirinallaha katsiran waz zakirat. Orang yang baca zikir pergerakan ini sudah masuk dalam orang yang zikir, laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan banyak berzikir. Tuan-tuan mampu ke tak mampu? Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Siapa kata tak boleh? Nih, siapa kata tak boleh? Kita sudah ada waktu yang cukup untuk kita berzikir dan menjadi orang yang berzikir. Alhamdulillah. Cukuplah para jemaah sekalian, 3 sebab. Kena lagi? Nak lagi, tak ada kerja kalau tak buat. 3 sebab kenapa kita kena memilih Al-Azkarun Nabawiyah, zikir-zikir yang diambil daripada Nabi SAW, dengan kita tidak menyalahkan ambil zikir lain. Tapi kita utamakan ni, sebab apa kena utamanya ni? Kerana masa kita sudah tidak cukup, waktu kita tidak begitu banyak, kita pun di antara orang yang tidak begitu rajin. Itu besar kali ya. Akhir sekali tak apa-apa rajin itulah. Rajin tu okey dah. Tapi kalau setakat fatwa Abu Amr bin Salah tadi, kita boleh tak jadi orang yang az-zakirin Allah katsiran wa zakirat? Boleh. Insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita boleh masuk dalam kumpulan yang begitu besar dan kelebihan yang begitu banyak. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana cukup dah 3 perkara yang saya nak bentangkan kelebihan. Sekarang ni kita buka kepada sesi perbincangan. Kalau ada soalan-soalan yang berkaitan. Soalan yang tak berkaitan, kita tunggu selepas 19 November. Nah, silakan. Bismillah. Siapa? Sila. Profesor kita bagi ke profesor dulu. Dia mari. Waalaikumsalam. Nak bagi mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia Datuk Ustaz Datuk Basit. Saya cuma nak tanya, pernah dengar kalau kita mungkin terlewat solat subuh, mana nak sembahyang sunat subuh tak dapat sebab terlewat, imam dah takbir, boleh ke lepas subuh tu kita qada sembahyang sunat subuh tu, nak confirm balik lah. Terima kasih Datuk. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada profesor. Memang disebut dalam kitab-kitab dan juga dalam hadis ada berlaku Nabi SAW pernah dia qada solat sunat ba'diyah zuhur selepas asar. Dan ada juga telah disebut oleh para ulama bahawa solat sunat yang muakkad, macam qabliyah subuh, besar pahala tu. Jadi kita boleh qada selepas subuh. Maknanya kita bila kita sampai masjid, orang dah qamat, tak boleh lagi solat. Tak boleh solat sunat, kita kena ikut imam. Ada setengah orang ni dia solat je. Perasan ke tidak kalau tengok orang-orang India atau orang Bangladesh yang dia cepat. Tak apa, dia tomak ninah bagi dia tidaklah besar sangat. Tak tomak ninah pun tak apa. Saya pernah belakang sekali solat di Masjid Nabi. Kita mari lambat, ada orang duduk solat. Rupanya dia mazhab Hanafi. Orang Turki. Dia solat punya laju sampai kita pasal mufarakah rakaat yang pertama lagi. Tak sempat nak kejar. Masa tu tak sakit lutut lagi. Jadi boleh kita qada selepas daripada solat fajar. Cuma 2 cara qada. Sama ada kita qada terus. Cuma saya bimbang lah kalau di masjid ni orang terkejut pula tengok. Dia kata Tok Haji ni mari mana? Tak.
Dia kata lain macam warak maya sunat lepas subuh. Jadi kalau kita takut fitnah, kita jangan solat lah. Nanti balik rumah baru kita solat. Sebab dia ada dua. Ada yang solat terus dan ada yang menangguhkan sehingga naik matahari. Tapi boleh kita solat selepas subuh kita solat. Contoh di surau kita ni orang dah faham, orang dah belajar, jadi boleh kita solat. Tapi tempat yang menimbulkan fitnah jangan buatlah. Takut jadi banyak masalah kita ni. Dunia ni dunia tular je. Dia ambil gambar, biar gambar berbicara, letih kita nak jawab. Satu lagi yang banyak ditanya oleh jemaah, ketika kita kempen projek Mega Mampu Milik, solat sunat qabliyah zuhur. Ini ramai orang tak sempat. Bila kita habis keluar daripada pejabat, orang dah qamat. Ataupun sudah makan pergi, orang dah qamat. Jadi macam mana kita nak selesai? Jawabnya, kita qada selepas solat zuhur. Mana lepas zuhur kita kena solat 6 rakaat. 4 yang sebelum, 2 selepas. Wallahu a'lam. Jelas silakan ada soalan lain. Kita niat qada lah sebab dia habis masa dah. Makna qada ni maknanya benda yang terlepas masa jadi qada. Jadi qada. Nah. Ya. Fadal. Ya. Petang waktunya afdal selepas solat asar sehingga maghrib, itu waktu yang paling afdal lah. Mana kalau lepas maghrib itu kita tak sempat lagi, ada kesibukan ke, jadi boleh kita solat, boleh kita baca zikir lepas maghrib. Lepas maghrib ada kuliah pula tak sempat, baca selepas isyak sampai sebelum tidur. Itu teruskan. Yang pentingnya zikir hari itu tak boleh diabaikan kerana besok hari lain dah. Orang tak baca 2 kali. Korang baca 2 kali ayat kursi tu. Semalam satu, hari ni satu. Nah, macam kita tak boleh baca makan nasi 2 pinggan lah dah. Tu malam ni, hari ni. Jangan jadi macam Mullah Pak Cu ni. Ada di pondok saya dulu nama Pak Cu. Allahyarham. Mati kau tak mati. Macam tak mati lagi. Dia ni kalau kita contoh orang ajak kita pergi, Pak Cu aku tak boleh pergi. Ala kerja. Ganti aku boleh? Boleh. Dia ganti sungguh. Dia makan sepinggan. Dia kata, hak saya sudah dah. Ni hak ustaz besar pula ni. Jangan main-main. Oh, 2 pinggan je makan. Kata jangan lebih daripada 3 orang lah. Besar kau pakcik nyanyi. Zalim gitu. Jadi maknanya kita boleh qada selepas pada waktu dia pun tidak jadi masalah. Baik, silakan. Ustaz ada soalan. Ya, fadal. Ustaz, soalan dia, adakah tawasul dengan zat Nabi khilaf mutabar di kalangan ulama? Jika ada khilaf, pandangan apa yang kita ambil? InsyaAllah kita akan baca dalam tajuk tawasul secara spesifik lah. Kalau kita duduk baca separuh-separuh ni susah juga. Di antara punca tersenarainya Abu Anas ni dalam 16 tu kerana tawasul tu lah. Dia kata kita mensyirikkan orang tawasul. Saya kata tak ada, saya duduk di masjid, tepi masjid saya tu, tawasul setiap pagi, kita pergi ya solat belakang dia, tak ada masalah apa-apa. Jadi kita kata ada khilaf tu panjang. InsyaAllah nanti bila keluar Baitul Salam, keluar tajuk tawasul, kena mari ya, insyaAllah. Soalan zikir dulu hari ni, zikir. Ustaz, lagi satu. Boleh tak kita tambah lafaz Sayyidina dalam syahadah tahiyat dan azan? Apa dia? Tambah Sayyidina dalam tahiyat. Kita ginilah masalahnya, lafaz-lafaz yang diajar oleh Nabi SAW, semua riwayat tidak ada tambahan. Ni saya dah tulis dalam buku zikir pagi petang ni, banyak kali dah orang tanya soalan ni. Dia kata kenapa ustaz tak tulis ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kata saya tak boleh tulis sebab ini riwayat Bukhari. Kalau saya tambah je, bermakna saya menipu atas nama Bukhari. Bukhari tak riwayat, tiba-tiba kita tambah. Tapi kalau nak baca sendiri, ada ulama mengatakan boleh kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dengan lafaz ini, tak boleh kita tulis dengan tambahan. Sebab dia tak tambah. Adakah kita nak kata kita lebih sayang daripada nak kepada Nabi lebih daripada Imam Bukhari? Tidak mungkin. Makna Bukhari ini di antara imam yang mengembara 1000 kilometer semata-mata nak mencari kesahihan, mengumpul hadis dan menapis kesahihan hadis. Tapi tuan-tuan kena ingat, Bukhari di antara orang yang terbuang. Di waktu dia hidup, di akhir zaman inilah baru dia diagung-agungkan. InsyaAllah suatu perbincangan ataupun mengenali Imam Bukhari ini, saya harap dapat dibuat di sini atau lain-lain,
boleh atur mana pihak penganjur ni, Baitul Salam ni. Cari seorang ustaz, biar dia bentang sejarah perjuangan Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, sebab sangat tragis dan sangat sedih. Hidup Imam Bukhari ni, waktu dia hidup. Kenapa? Kerana dia mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Imam Bukhari bawa satu kata-kata, tulis kata-kata ni, saya dah keluar satu poster. Bukhari kata apa? Afdalul muslimin, orang Islam yang paling afdal, rajulun ahya sunnatan min sunani rasul, orang yang menghidupkan sunnah daripada sunnah Nabi sallallahu, itu orang yang paling afdal. Jadi kita hari ni, kita duk berjuang, duk ajar yang tuan-tuan minta supaya berzikir dengan ni, sebab kita nak ajar supaya orang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal perjuangan kita, kita hidupkan sunnah Nabi yang telah ditinggalkan oleh orang. Ini banyak sunnah-sunnah tidak tinggal. Bukhari kata apa? Fasbiru ya ashabus sunan. Sabarlah orang-orang yang nak memperjuangkan sunnah, rahimakumullah, fa innakum aqallun nas. Kamu tidak ramai. Ini tengok dalam poster dalam Facebook kita tu ada. Tuan-tuan boleh ambil kata-kata Bukhari ini sangat tragis, sebab dia tulis pengalaman apa yang telah berlaku kepada dia. Rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala angkat kadar darajat Imam Bukhari yang telah berkhidmat kepada mengumpulkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menapisnya, serta memilih-milih yang terbaik untuk panduan kita dalam hidup kita ni. Kita kata alhamdulillah. Rupa-rupanya banyak pula soalan, jadi kita tak boleh jawab panjang. Soalan yang seterusnya, berapakah minit waktu isyraq lepas syuruk mengikut keadaan Malaysia? Dalam web fatwa Majlis Fatwa ni negeri wilayah persekutuan, zaman Dr. Zul dia dah keluar kenyataan dia antara 12 hingga 15. Jadi kita ambil 15. Manakala syuruk sekarang ni pukul 7.15 tu kita boleh solat. Permulaan solat duha untuk sebelum kita pergi berjabat, insya-Allah. Yang kedua, tip untuk hilangkan mengantuk masa zikir lepas subuh. Ini kopi ya. Payahlah, bangun tidur nak tidur pula buat apa nak? Baru bangun tidur, sepatutnya waktu tu waktu kita aktif, waktu sihat walafiat ni kita mau tidur pula. Jadi biasanya kalaulah pengalaman kami lah, waktu duduk belajar dulu, kalau mengantuk ni kita bangun berjalan lah. Bangun pusing, duduk balik. Jadi insya-Allah takkanlah apa peringkat tiba-tiba terlanggar dinding dah. Tom, kenapa? Tidur dah tengah duduk zikir. Dia ada tip dia nya, tapi buah ialah mengatur. Yang ketiga, mana lebih utama antara baca Quran, zikir lepas subuh? Jawabnya likulli maqamin maqam. Setiap tempat ada waktu dia. Tak ada orang kata baca Quran zikir yang tak afdal. La, semua kata yang terbaik sekali baca Quran. Tapi orang tak baca dalam sujud. Ada orang baca Quran dalam rukuk? Tak ada. Baca Quran tu waktu qiyam. Sekarang ni lepas subuh, kita baca zikir lepas subuh ni, kalau ambil yang buku yang saya usahakan, tak lebih daripada 10 minit. Tak lebih daripada 10 minit. Kadang-kadang bila kita pergi nak kuliah subuh, imam yang zikir lepas subuh tu, saya habis dah zikir pagi, dia tak habis lagi. Dia tak doa lagi. Saya tak tahu kenapa dia panjang. Mungkin dia nak pendekkan waktu untuk saya kuliah, supaya tidak banyak benda yang saya boleh sampaikan. Ataupun memang budaya dia macam tu. Jadi kita sangka baik, kita kata budaya dia macam tu. Saya banyak kali dah tegur. Sekarang ni kita nak kuliah subuh, kan? Subuh pula waktu, kadang-kadang waktu lewat. Jadi pendekkan waktu untuk beri ruang kepada, lebih-lebih lagi kalau ada penceramah jemputan. Macam kita sekarang ni maghrib dah pukul 7. Pukul 8, 10 minit dah isyak. Jadi mungkin kita boleh ceramah dalam 20 minit ya sebelum isyak. Pendekkan sikit bacaan. Jadi banyak. Jadi kita ikut tartib. Habis zikir subuh, zikir pagi, Quran lah. Sampai ke duha. Kalau tak ada tazkirah, kita dengar dulu. Cuma sekarang ni yang banyak masalahnya, yang istiqamah dengan kuliah pagi tu. Dia kata macam mana saya ni ustaz? Lepas subuh saya balik. Balik lepas ustaz kuliah saya pergi semula masjid sebab nak ambil zikir, nak ambil kelebihan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa dia solat subuh berjamaah, dia duduk berzikir sampai naik waktu solat. Boleh pahala tu kan? Saya kata mana boleh, dah balik rumah balik. Solat kat rumah lah, tak ada lah pahala tu. Habis kuliah ustaz ni macam mana? Kita kata kita kan ada 2 telinga. Tak? Telinga pasang hak kuliah live ni.
Singa lagi dengan hak ustaz depan tu. Ha. Kalau ustaz tu cerita hadiah palsu, dua-dua telinga kita masuk, kita punya wayar telinga. Itu dua-dua tak payah dengar. Jadi dua-dua mana ini dia panggil mazhab jamak. Ha. Antara kuliah online yang dapat, waktu duduk menunggu isyraq dapat. Dua-dua. Alhamdulillah. Waktu kuliah depan pun dapat. Sebelah dengar, faham tidak, cerita lain. Lepas ni kita, kalau tak faham kita ada rakaman kan, bolehlah kita ulang balik. Jelas dah, tak payah tanya dah tajuk ni. Dah, di antara zikir dengan baca Quran ni tanya, di antara menunggu syuruk dengan kuliah ustaz mana nak? Kalau nak tak masuk dengan saya, kuliah saya lah. Oh, kenapa pula? Tapi kita ajar yang benar. Kita tak mahu orang tak masuk dengan kita. Soalannya, tip untuk hadirkan hati semasa berzikir, mana kita kena fokus lah. Fokus waktu kita zikir tu, jangan duk mikir benda lain. Ni banyak ni saya tengok orang zikir. Tangan duk bergerak, mata duk tengok WhatsApp. Mana ada maja'allahu dua hati dalam seorang hidup, Tak ada dua hati. Mana dua pemikiran dalam satu mata, tak boleh. Oh, tadi kata boleh dengan sebelah, itu cerita lain. Nah, ni dia bantah enggak kita. Tapi yang saya sedihnya, seorang sahabat saya ni, istiqamah dia dengan zikir pagi. Dia tanya soalan ni, saya pun tak perasan. Bila kita tanya, dengar sebelah lagi, dengar masjid. Dia pun tunjuk kita. Rupanya sebelah ni tak ada telinga. Sebelah ni tak ada telinga. Uzur dia. Saya kata, astagfirullahalazim. Saya tak berniat pun macam tadi, tapi dia tanya, nak dengar apa dua belah? Sebelah ya ada, dia kata apa dia? Allah Maha Kaya Tuhan. Soalan kita bagi pada muslimat, apa kita ya. Yang pertama, kalau kita pada zikir pagi, baca malam, kita boleh tukar jadi amsaina ataupun baca asbahnya juga. Zikir pagi tu setakat tengah hari tu ya, malam tak boleh dah jadi 2 kali zikir. Tak boleh qada banyak-banyak. Maknanya yang malam tu dia jadi untuk petang. Nah, jadi tengah hari, pagi tu dia ke tengah hari. Kalau tidak kita jamak semualah, senang. Kita baca hak dia, niat hak pagi sekali. Mudah-mudahan dapat, insya-Allah. Baik, yang kedua. Kalau kita baca zikir selepas solat, selepas sunat ba'diyah, boleh tak? Boleh. Cuma nama dia zikir lepas solat, seafdalnya kita solat, kita zikir. Zikir tu sekejap ya sebelum. Cuma mungkin soalannya orang kerja nampak macam. Tak. Jadi kalau kita tak solat sunat dulu, kita nak pergi hantar anak sekolah pagi tak sempat, jadi boleh. Maknanya naik atas kereta pun kita teruskan zikir lepas solat tu, insya-Allah dia masih lagi dalam skop zikir ba'da salah. Ya. Soalan terakhir muslimat. Sebab kita nak tutup dah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Doa baca minum air zam-zam. Macam mana doa zam-zam tu dia sendiri khas. Kan dalam hadis nak zam-zam 5 syuribalahu. Zam-zam tu mengikut niat orang minum. Tak sama dengan air kawi ni, air kuku kita ni. Jadi kita baca macam biasalah. Macam doa zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa shifaa' min kulli da'. Itu doa untuk air zam-zam. Jadi setiap hak istimewa tu kita beri kepada dia, jangan langgar kepada benda lain. Tapi kalau kita niat nak suruh air kita ni jadi molekul apa benda, kita kata tidaklah. Sebab itu doa untuk air zam-zam, dan kita tahu kita minum ni bukan air zam-zam dah. Jadi kita kekalkan untuk dia ya. Untuk zam-zam bacaan tu. Baik, yang Assalamualaikum. Ya. Okey. Ada 2 soalan. Pertama, dalam hadis Nabi, apabila berjumpa sahabat, dilarang bongkok, dilarang berpeluk, tapi berjabat tangan boleh. So soalan saya, kenapa dilarang berpeluk? Dan lagi satu, apabila di RNR kita qobliyah subuh, ada orang di belakang menjadikan kita imam, adakah kita perlu menjaharkan bacaan? Baik. Soalan yang pertama sebelum akhir, tentang berpeluk, dia panggil mu'anaqah. Biasanya berpeluk ni apabila kita lama tak jumpa. Orang balik pada musafir, kita peluk dia boleh. Tapi tidak menjadi budaya lah. Setiap kali jumpa peluk, susah juga kita ni.
Kadang-kadang dia mari dengan peluh-peluhnya, mari peluk kita, ustaz, oh, saya sayang ustaz berpeluh begini gitu dah. Saya tengok sekali waktu saya pergi atas majlis muslimat. Dia pergi peluk ustazah tu sampai merah pipi ustazah dengan hak je peluk-peluk macam-macam warna ada tu. Allah kesian kamu macam tu. Dia kata, "Oh ni ustaz, saya mari zaman Covid ni saya rasa lega sangat-sangat. Orang tak boleh peluk," dia kata. Saya kalau saya sebut nama penceramah ahli motivator tu tuan-tuan kenal sangat di Malaysia ni, terkenal dia. Dia cerita saya, "Ustaz, ada ke hukum yang boleh menjarakkan orang sikit daripada duk peluk-peluk kita ni?" Kita kata memanglah peluk tu kita ke memang dia tak jumpa lama dah, dia jumpa kat alam mayang. Jema tadilah mana berpeluk ni untuk orang yang lama tak jumpa, bukan satu jadi budaya setiap kali jumpa peluk-peluk, itu tidak. Yang kedua masalah kalau orang ikut kita solat qabliyah, solat sunat, tiba-tiba ada orang ikut, dia ingat kita solat subuh kan. Jadi kita baca sekadar dia dengar je lah. Sekadar dia boleh dengar, dia nak nanti dia nak aminkan ataupun nak rokok itu mudah. Taklah baca kita pun jadi tukar lagu selalu lah. Waladhdallin dengar. Baca perlahan sekadar orang tu dengar saja. Dan tidak menjadi masalah kalau kita ikut di dalam kita fiqh Syafi'i ini berbeza niat tidak jadi masalah. Kecuali pokok ibadi. Ibadi tak boleh beza niat. Ibadi tu orang negara Oman. Negara Oman dia tak boleh beza niat. Kalau kita pergi di masjid dia ada tulisan kat belakang. Asar, Isya. Sebab geng dia ni dia jamak solat. Dia macam Syiah. Dia jamak. Dia solat Zuhur, dia pun ambil tulisan dia ni, asar dia tak kat belakang. Orang masuk jangan ikut. Awak buat jemaah lain. Pernah sahabat saya ni yang duduk dekat Oman, dia kata, "Kami ni mazhab Syafi'i, kita pergi ikut dia." Sekejapnya berhenti imam tu. Bercakap pinggan dia, "Kau telah batalkan solat aku ni." Marah dia. Lepas tu kita tak buat, kita tak kacau lagi orang Oman. Oman ni dia ibadi. Ibadi ni selalu cabangan daripada mazhab Khawarij. Jadi antara fahaman dia, Quran tu makhluk. Quran tu makhluk. Banyaklah cerita-cerita yang berbeza. Jadi ana berhenti setakat dulu. Saya pun tak tahu tuan-tuan banyak soalan, kalau tidak kita tukar je flight bagi balik petang. Sekala tak tanya pun dah. Hari ni tak tahu macam mana. Semangat PRU 15 boleh jadi semangat. Tak mau tanya-tanya manifesto ke apa benda. Manifesto kitanya Ihya'us Sunnah. Kita hidupkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terbaik insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.